Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa shalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi sahbihi ajma'in. Saudara Mufti Besar Zainuddin Syahri, Saudara Tan Sri Zuki, Ketua Asosiasi Negara, Ketua Seusaha, Kementerian Pendidikan, Ahli Parlimen Caizan, dan lidah guru besar dan keluarga, guru dan anak-anak dikasih sekalian. Saya datang jurus dari Parlimen sebentar tadi bersama dengan Menteri Besar sekadar nak melihat apakah yang kita umumkan tentang keutamaan kita menyiapkan prasarana asas bagi anak-anak kita itu dapat dicapai. Jadi saya ucap terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, unit pengawasan, Jabatan Perdana Menteri, ICU, Kerajaan Negeri, dan khususnya Kementerian Pendidikan sekolah yang dapat mencapai target kita siap sebelum 3 bulan. Alhamdulillah. Saudara-saudara dan anak-anak dikasih sekalian, pendidikan itu bidang yang sangat luas. Ada masalah apapun dibebankan kepada guru dan sekolah. Nak elak tak mungkin, kerana ini tempat kita didik anak-anak. Nak tahu gambaran manusia generasi baru negara madani masa depan, kita lihat kepada anak-anak. Ini seperti mana pernah disebut oleh Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Nak tahu generasi akan datang, lihat kepada anak-anak kini. Jadi sebab itu selain daripada prasarana asas yang kita beri keutamaan. Sebab apa saya beri keutamaan? Sebaik saja kita ambil adik kerajaan, saya kata tak, nantilah projek-projek pencakar langit, gedung-gedung mewah boleh tumbuh, kerana masalah rakyat diutamakan. Dan masalah rakyat pertama kita tumpukan adalah sekolah. Dan kita nak ajar manusia itu beradab, bersih, ada nilai yang baik. Tengok tandas kotor dan tidak terurus. Jadi sebab itu saya kata kita mula dengan perkara asas dalam nilai dan akhlak Islam itu juga. Kita mula dengan perkara asas. Jadi kita latih anak-anak itu tentang nilai. Ini satu aspek dalam madani yang tidak ditekankan dalam dasar-dasar lain. Dasar lain, pertumbuhan ekonomi, pengembangan teknologi, transformasi digital atau transisi tenaga. Ini semua penting dalam membangunkan negara. Tapi dalam madani kita masukkan soal keyakinan, soal akhlak, soal nilai. Kerana yang didik itu seperti mana hadis Nabi Muhammad SAW, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Ya, kita latih. Pendidikan itu adalah penyemaian pendidikan soal adab yang tentunya terasnya akhlak dan nilai. Jadi sebab itu saya katakan prasarana itu diutamakan. Kerajaan Selangor, dan bila saya bertanggungjawab juga dari Bandar Kuala Lumpur, saya kata saya tak mahu lagi Kuala Lumpur dikenali hanya dengan bangunan pencakar langit, restoran-restoran mewah, bintang 7, bintang 6, bintang 5, tetapi warung-warung tak terurus, parit tak dapat dibersihkan, dan perumahan rakyat masih di tahap yang lama. Jadi saya kata kita bagi anjakan sedikit. Jadi selain daripada sekolah-sekolah naik tandas kita utamakan, dan kita tambah umpamanya minta supaya seluruh PIBG beri keutamaan, walaupun keperuntukan untuk PIBG sekadar RM10,000. Ya, KSU kan. Saya minta 50 KSU, kita Kementerian Keuangan tak dulu banyak wang. Saya akhir tahun, nanti ke tahun depan kita boleh. Dan pagi tadi dengan Kementerian Keuangan saya arahkan supaya segerakan. Betul kita ada tak sampai 2 bulan sebelum akhir 2023. Tetapi semua hal yang dianggap kecil, tandas, bumbung bocor, ya,
dan kemudian asas yang lain, bangku, meja anak-anak, itu semua harus diselesaikan tahun ini juga. Kalau tak selesai, guru tak boleh ambil cuti. Itu masuk JKR. Kita buat sedaya upaya. Kalau tak selesai, kita boleh maafkan. Tapi mestilah yang kita sebut dalam reform, agenda perubahannya apa? In uridu illa al-islah mastata'tu. Doa Nabi Allah Shu'aib alaihi salam. Mana kita lakukan sebaik mungkin. Orang nak kata apa, kerja dia. Ya? Dan kalau boleh siap. Jadi kita bertanggungjawab dan boleh berdepan dengan Allah SWT untuk menyatakan kami dah lakukan sebaik mungkin, islah mastata'tu, dan kemudian fatawakkal ala Allah. Jadi sebab tu saya katakan kalau di Kuala Lumpur mana-mana warung penting. Kalau saya nak orang hormat atau kagum dengan Kuala Lumpur, inilah kota di mana semua warung milik rakyat itu diurus dengan baik dan bersih dan indah. Itu pendekatan yang saya sebut madani. Baik, kalau prasarana ini kita siapkan untuk apa? Balik soal pendidikan. Jadi saya nak, selain daripada menyatakan penghargaan, terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, guru besar atau pengetua, guru-guru, saya nak tekan ini. Mulai bulan Januari 2024, penekanan kita selain daripada menyelesaikan hal-hal yang asas prasarana. Saya dah beritahu pada Saudari Fadlina Sidik, Menteri Pendidikan, dan juga Menteri Pendidikan Tinggi di Khalid Nordin, tumpuan kita ialah meningkat dan mengangkat mutu pendidikan. Itu cabaran. Dan sekolah dah elok, tanah dah siap, kemudian asas cukup, tunggu apa lagi? Tapi prestasi masih sama tahun lalu, tak boleh kita terima. Minta kemudahan, minta bantuan, kita bantu. Tahun ini lebih baik, tapi prestasi murid-murid tak berubah. Kita tak boleh terima. Kalau Malaysia ini mau mampu bersaing dengan negara lain dalam dunia yang penuh yang disebutkan perubahan dan transformasi, yang kalau dalam istilah sekarang disebut pasca normal, post normal times. Post normal times maknanya apa? Untuk guru-guru lah ya. Dia suasana dunia yang berkecamuk, mana chaos dan suasana yang rencah, yang kompleks, dan suasana yang penuh dengan pertentangan, pembenturan idea, pemikiran. Umpamanya dia tengok peristiwa Gaza, negara-negara yang bercakap soal demokrasi, hak asasi, kemanusiaan, itulah negara-negara yang membisu terhadap kezaliman penindasan yang terang-terang ke atas umat Islam dan Kristian di Baitul Maqdis, baik di Palestin atau di Gaza. Jadi keadaan saya kata is chaotic. Chaotic maknanya kacau bilau, dia kompleks dan penuh dengan pertentangan. Maknanya kita nak nilai orang tidak lagi pada percakapan dia, tidak pada idea yang dilontarkan, tetapi bil amal, pelaksanaan kata-kata. Saya singgung Gaza ini kerana ya secara kecil-kecilan sedekah saya mampu hampir tiap hari hubungi negara-negara Mesir, Arab Saudi, Jordan, Turki dan lain-lain. Pertama, saya dukung anjuran mengadakan pertemuan ketua-ketua negara Islam, dan saya juga syorkan mula-mula boleh tak selain dari ketua-ketua negara Islam, undang negara-negara yang menyokong tindakan kita mengecam kezaliman dan penindasan Israel ke atas Gaza. Bolivia, Brazil, Ireland, Irlandia,
ya, Spanyol, China, Rusia, itu di antara negara yang sealiran dengan pandangan kita. Tetapi setelah berbincang, ramai pemimpin dunia Islam mengatakan lebih baik kita adakan pertemuan di kalangan ketua-ketua negara Islam dulu. Jadi saya kata okey, mungkin dalam beberapa hari ini saya terpaksa gegas ke Riyadh kerana putera Muhammad bin Salman setuju diadakan persidangan di antara ketua-ketua negara Islam. Jadi semalam saya dapat berbincang dengan melalui telefon dengan Presiden Tayyip Erdogan yang mengatakan mungkin langkah ini langkah awal yang patut disegerakan. Jadi nampak ada desakan yang lebih kuat. Berapa yang korban? Hampir 10,000 orang. Majoriti 70%, 73% wanita dan anak-anak kecil dan termasuk bayi. Sebab itu kata dunia ini sudah hilang tanggungjawab beri kemanusiaan. Ada orang cuba laga-lagakan, terutama Malaysia ini ada berbagai agama. Sebab itu di parlimen minggu lalu saya terangkan yang dizalimi itu majoriti orang Islam, tetapi ada orang-orang Kristian Palestin yang juga menjadi mangsa. Jadi orang-orang yang menerangkan keinginan, jangan kita bawa idea permusuhan di kalangan kita. Di parlimen tadi sudah Menteri Besar Amir Rudi ada tadi, ya saya beritahu ini bukan masa untuk kita bertelingkah. Kita buat semaksimal mungkin, percaya saudara ya. Tak ada hari yang saya terlepas bincang soal Gaza dan menghubungi kawan-kawan pemimpin-pemimpin dunia Islam. Alhamdulillah, dari kedudukan Malaysia ini dia hormati. Jadi kalau kita minta bercakap, kita minta nak melawat, itu diberikan sambutan yang segera, tidak lengah-lengah. Malah usul kita mengadakan sidang ketua-ketua negara Islam terus diangkat dan dibincang oleh Presiden Turki, Putera Diraja dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman dan Al-Fatah Sisi, Presiden Mesir. Banyak negara hantar misi kemanusiaan dan bantuan, tapi Malaysia di antara negara yang paling cepat menerima kelulusan dan dapat mengirim ke Gaza. Kerana itu yang saya sampaikan kepada Presiden Mesir Al-Fatah Sisi, dan dia bagi jaminan alhamdulillah telah dapat kita dengarkan. Jadi saya tekankan ini kepada pelajar, anak-anak semua dan guru-guru, kerana kita nak didik supaya anak-anak kita faham. Janganlah hal-hal ini jadi isu yang meningkatkan suhu perbezaan pendapat. Kita jalankanlah sekadar dan upayanya, dan kita tidak memaksa, tapi semoga bagi galakan supaya orang faham. Anak-anak kita tahu kenapa bapak-bapak ada bising betul. Solat hajat lah, ada perhimpunan lah. Dan satu dunia sekarang adakah perhimpunan. Rakyat Amerika, rakyat Eropah itu bangkit tidak setuju dengan sikap dan dasar pimpinan mereka. Jadi anak-anak harus tahu apa ada isunya. Apa isu Palestin ini? Mengapa Israel menyerang Gaza? Apakah baru berlaku sejak 7 Oktober? Ini sudah berlaku sejak 70 tahun lebih yang lalu. Tanah dirampas, rumah dipecahkan, rakyat tidak diberikan kebebasan dan hak, maruah mereka tercemar. Ini harus dipaham. Ini sebagai selingan sedikit tentang ini, tapi yang saya nak tekankan apa dia? Prasarana kita jelaskan. Yang penting mulai bulan Januari tahun depan, saya nak tekankan mutu pendidikan. Perbahasan di Kementerian Pendidikan tak payah fikir masalah lain, tumpu sepenuhnya bagaimana nak perbaiki penguasaan bahasa, matematik, sains, komputer, agama dan semua mata pelajaran itu dengan tumpuan yang PIBG. Saya minta selain daripada bincang hal-hal lain, bincang bagaimana nak galakkan ibu bapa beri perhatian yang lebih tiap malam, bagaimana anak-anak tumpu sekurang-kurangnya setengah jam atau 1 jam ulang kaji. Negara kita tidak boleh terangkat kalau mutu pendidikan kita tidak boleh
maju dan meningkat mutunya. Jadi saya harap dengan politik kita yang sudah stabil dan kerajaan perpaduan tambah kuat, kita nak tumpu pembangunan dari segi lain ekonomi, tapi untuk sekolah saya akan gesa, dan insyaAllah hari Jumaat ini dalam mesyuarat Jumaat Menteri saya nak tumpu mulai bulan Januari. Ketua Usaha, KPP, seluruh kementerian dan guru besar Nurida, mana Nurida tadi? Betul pindah musik tu. Dia takut duduk kat KSN. Masa ni lah nak minta apa pun Nurida. Ya, masa ini bukan selalu Perdana Menteri nak datang. Jadi tumpu mesyuarat pertama selain daripada kemasukan pelajar baru, Nurida bincang bagaimana nak tingkatkan mutu pendidikan di setiap mata pelajaran. Dan saya nak sekolah kebangsaan Bandar Baru Bangi ini bagi laporan dan cadangan dan sila Timbalan Menteri, saya jawab soalan parlimen. Terima kasih. Dia bukan lambat kerana saya minta dia jawab soalan parlimen Kementerian Pendidikan tadi. Terima kasih. Jadi ingat Nurida, mesyuarat pertama selain pada soal kemasukan pelajar ialah membincangkan bagaimana dan apakah langkah-langkah baru yang harus dilakukan untuk memastikan anak-anak kita lebih baik prestasi pelajarannya dalam mata-mata pelajaran. Guru-guru yang bertanggungjawab mata pelajaran itu harus perlukan cadangan. Fikir daripada sekarang, minggu pertama Januari mesyuarat, minggu kedua laporan itu harus sampai kepada Menteri dan Ketua Pengarah Pendidikan dengan KSU. Dan saya akan minta kementerian bagi salinan satu kepada KSN dan salinan satu kepada pejabat Perdana Menteri. Dan surat itu ditandatangani oleh Nurida Guru Besar. Kalau silap apa-apa Nurida cakap. Baik, mengapa saya berani cadang begini? Karena saya tanya Jabatan Pendidikan, prestasi sekolah ini alhamdulillah baik. Jadi kerana baik itulah kita bagi tugas tambahan. Ya, jangan lupa saya nak cadangan. Saya tak mau cadangan Kementerian Pendidikan, saya nak cadangan sekolah kebangsaan Bandar Baru Bangi. Apa cadangan saya? Dan kemudian diteliti oleh kementerian, diambil kira semua pandangan sebelum dibawa kepada saya dan Jemaah Menteri bagaimana langkah baru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Saya tentunya tak dapat baca semua laporan daripada puluh-puluh ribu sekolah, tapi laporan daripada sekolah kebangsaan Bandar Baru Bangi itu akan sampai di pejabat Perdana Menteri. Selamatlah kamu Nurida. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Saya bangga dan gembira hari ini. KSN pun tahu, ya, MP pun tahu, kita tengok keadaan siap ikut jadual. Selalu projek sekolah ni tangguh. Tapi ini ikut jadual dari semua pegawai termasuk di JK. Terima kasih banyak. Juga ada jamuan ni, ada jamuan. Ada jamuan. Baik. Saya gembira dan ini tak semua tempat kita pergi tu. Dan si Tuki tahu kadang-kadang kita pergi tu dengan problem saja. Tetapi sekolah ini nampak kita catat. Cuma ujiannya adalah minggu pertama bulan Januari untuk mendapatkan cadangan. Ini bukan mudah. Ini satu penghormatan kepada sekolah. Mana ada sekolah di Malaysia saya minta bagi laporan, ini sekolah pertama. Terima kasih bagi laporan dulu. Saya tak tahu kan laporan ini mutunya C- tak boleh lah. Mutunya Nurida mesti A+.
InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.